Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Jadi pada petang yang indah ni, saya dan rakan-rakan akan membincangkan mengenai buku yang kami pilih, iaitu Jenayah Keganasan Rumah Tangga edisi kedua yang dikarang oleh Jaz Zabdi Muhammad Yusof. Jadi dalam buku ni terdapat banyak isu. Jadi kami akan memfokuskan mengenai isu yang tengah hangat sekarang, iaitu kes penderaan dan penganiayaan terhadap kanak-kanak. Jadi sebelum kami memulakan bicara santai kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nuraidila Sri binti Yunus. Cameraman sila masuk ke depan untuk memperkenalkan diri. Hai, nama aku Aini. Pagi baca. Saya Sakina. Saya Aisyah. Saya Atira. Kami daripada Paupavke. Okey, terima kasih. Jadi kami akan mengupas mengenai beberapa soalan yang terdapat dalam buku ini. Persoalan yang pertama ialah, selain ibu bapa dan penjaga, siapakah yang turut menjadi pendera kepada kanak-kanak? Okey, selain bapa kan, boleh dapat guru, pengasuh boleh, lagi ahli keluarga yang terdekat macam mak saudara, ayah saudara. Boleh jadi juga dia bully kanak-kanak tu. Kalau guru kan, contoh dera apa? Contoh dia dera. Guru ni jarang tau, tapi ada je zaman sekarang ni. Contoh macam kadang-kadang ada cikgu dia nak rotan, kadang-kadang keras sangat. Lebih. Kadang guru tu dia nak mengajar murid tu, tapi cara yang secara dia tak perasan. Cedera kanak-kanak tu, maksudnya kita guru yang dia nak dia nak mengajar tu macam tu over daripada sepatutnya guru mengajar. Tapi cikgu dia denda murid selalunya sebab nak bagi kesedaran je. Dia tak adalah nak buat betul-betul kan. Tak jarang, tapi ada. Tapi diorang dera pun kadang macam ekstrim punya. Contohnya? Contoh macam kalau diorang rotan, ada satu kes diorang rotan belakang tau, belakang badan. Sampai kan bila parents tengok bekas rotan tu panjang kat belakang, ada bekas. Berbekas tau, teruk gila kat belakang budak tu. So maybe tu boleh jadi kes dera ke tak? Boleh. Of course boleh jadi. Kadang-kadang depends dekat niat cikgu tu juga kan. Guru tu mungkin lah cikgu tu ada niat macam dia tak suka pelajar ni ke, nak balik sangat ke. So selain daripada guru tu, kita rasa banyak kes kat Malaysia ni Penderaan daripada pengasuh sendiri. betul. Ada tau sebelum ni dengar kes mak bapak dia letak kamera dekat beg anak dia sebab nak tahu pengasuh dia macam mana dia didik. Jadi anak dia, jaga anak dia. Yelah setengah kita tak tahu kan. Dalam biasalah sebelum nak pergi hantar dekat taska ke kan, dia lah kita nampak dia macam baik je. Dia luar kan. Kita tak tahu dia jaga macam mana. Ada yang dengar macam tak jaga elok, macam kita hantar untuk pergi kat penjaga tu untuk dia jaga anak kan, sementara ibu bapa tu buat kerja dia orang kan. Ada yang dia biarkan je. Ada yang kita pernah dengar ada satu kes tu apa tu, tak tahulah ni kes dera ke apa. Tapi macam tak elok lah. Macam dia letakkan, dia nak tidurkan kanak-kanak tu, dia letakkan, dia bagi makan ubat, dia tidur. Sebab dia nak bagi kerja senang. Kerja senang, tapi Padahal dalam undang-undang tak boleh. Suka hati je nak letak dadah dekat anak orang. Dia Bahan tak yang ikhlas terlarang. lah. Kadang-kadang mungkin dia stres, banyak sangat budak. Macam-macam perangai kan. Lepas tu dia dah tak tahan, layan mesti tak layan budak tu. Okay. betul-betul Yang letak kamera kamera sembunyi dekat beg budak tu, dekat beg anak dia tu, kemungkinan parents dia dah perasan perubahan perangai anak dia kot. Mungkin anak dia tu nampak macam Tapi murung, itu ketakutan. kita dengar tu kes lama dah. Adalah masuk, pernah baca. Tapi kalau untuk kaitkan kes sekarang, kita boleh kaitkan Kes tu penderaan kepada Adik adik Bella. Bella tu yang dilakukan oleh Siti Bainan, kenal pengasas rumah bonda. Yang tu. Terima kasih. Okay, next kita akan mengupas mengenai soalan kepada apakah usaha dan pencegahan bagi mencegah kes dera kanak-kanak? Antara kalau usaha dari macam sektor besar lah, antara yang kerajaan boleh buat yang antara kempen untuk memberi kesedaran kepada semua orang lah. Macam kanak-kanak pun diorang pun ada hak diorang. Diorang bukan, yelah
je, kau tak apa-apa pun tak. Yang Akira suka tu ada dalam buku ni. Kempen kesedaran. So betul lah. Selain tu ada cakap pasal Talian bantuan. talian bantuan ni. Ada dalam ni juga. Kalau daripada skop kecil, kita boleh Kanak-kanak kanak-kanak tu sendiri boleh mengadu dekat parents sendiri. Yang pengasuh dia macam ni. tapi Parents tu pun kena perasan juga. bertindak cepat lah. Jangan macam parents cakap okay kita tunggu hantar ni dulu tengok ada kesan-kesan lain ke tak yang pengasuh tu buat, baru kita nak report, baru kita nak ambil tindakan. Better kalau budak-budak sendiri tu dah bagi tahu kat parents terus je ambil tindakan. Kalau budak-budak tak bagi tahu jenis senyap balik-balik rumah pengasuh, senyap je diam je nampak lain ni. Itu pun parents kena Alert. Betul boleh tu. Dia tahulah perubahan anak dia tu sendiri macam mana. Contoh macam anak dia macam jadi kurang makan ke, Betul. kurang bergaul dengan parents sendiri. Nampak anak depressed ke, dia macam dia anak aku ni. tak sesuai caranya dia dapat. Betul. Jadi kita mesti buat kempen lah, talian bantuan, kempen kesedaran untuk pendedahan mengenai kes ni supaya ibu bapa parents ni alert pasal kes ni kan, supaya kes penderaan ni, penganiayaan terhadap kanak-kanak ni dapat dibendung dan dapat dikurangkan. Okey, terima kasih atas pendapat masing-masing. So next saya akan macam mana cara untuk lapor kes penderaan kanak-kanak ni? Untuk lapor kan, kita tengoklah daripada contoh Dari sudut lain. Sudut lain daripada contoh pada kes-kes apa tu, adik Bella yang yelah adik Bella tu kan dia OKU dia lagi kan. Lepas tu dia tak tahu macam mana dia nak express benda tu. So cara kita nak laporkan kes-kes tu kena ada orang luar untuk bantu dia. So, daripada situ kita boleh belajar lah. Kita kena apa tu, ambil tahu tu sendiri. Yelah ada orang kata tak elok lah jaga tepikan orang kan, tak elok lah. Tapi aku kata kalau kita ambil daripada sudut tu, bukan keburukan dia tapi Ambil yang positif ya, dia. positif Itulah daripada ada dia situasi yang boleh kita ambil tahu pasal orang kan. Tak semua memang common sense lah kan. Faham? Daripada tu kita dapat tahu lah macam tak adalah macam jiran tu kita tak tahu siapa dia ada anak berapa, dia sakit ke tak. At least tahu juga. At least tahu sikit. So daripada situ, daripada kita apa tu jaga tepikan orang cari positif tu, kita dapat tahu lah dia ada masalah dan kita boleh bantu. So daripada dia melarat teruk, kita boleh cegah benda tu. Betul sokong. Jadi macam kalau kita dah minta jiran tu, maksudnya jiran tu dia mesti sentiasa ambil tahu lah, dia kena ambil tahu perihal jiran dia, even pun orang macam baru kenal tu kan, Betul-betul. supaya kita dapat tahu apa masalah yang orang hadap. Betul macam tu kat kanak-kanak. Okay, faham, saya setuju. Okay, jadi macam yang kita tahu sekarang ni masalah kemiskinan ni pun menjadi satu isu masalah di mana kes penderaan dan penganiayaan ni makin lama makin bertambah. Jadi bagi pendapat kamu kan, sejauh manakah kemiskinan ni dia menjadi punca kepada berlakunya kes penderaan terhadap kanak-kanak? Kemiskinan ni yelah tak semua orang hidup senang. Ada yang contoh macam ambil PKP punya kes, semua lockdown, ada yang buang kerja, ada yang dibuang kerja, ada yang berhenti kerja apa semua tu. Ada yang dah susah daripada sebelum PKP lagi. Bila dah PKP, dibuang pula kerja, bertambah susah. Kadang parents tu macam stres, nak cari mana lagi duit kan. Lepas tu tambah pula sumber rezeki diorang, sumber duit diorang cuma daripada pekerjaan yang diorang ada tu je. Bila diorang kena buang kerja, jadi macam duit tak ada, income tu semua tak ada, nak bayar duit sewa rumah. Kalau sewa rumah tu contoh pemilik rumah tu jadinya paksa suruh bayar bulan ni, bulan depan juga kena bayar, bertambah stres orang tu. So dia nak fikir duit dan nak fikir family. So dia punya Apa fikiran apa terganggu tau. apa anak bini nak makan kat rumah tu semua ni. Tu dia tak stabil fikirannya. Mental dia juga tak stabil. Sebab tu boleh jadi penderaannya. Betul lah, secara tak langsungnya parent tu sendiri bila tak stable akal fikiran dia, macam
stres dia dia macam ni Buat luar kawan dia lain. luar kawan dia terbuahkan perasaan marah dia ke anak-anak dia. Itulah berlakunya penderaan. Menggunakan fizikal. So dekat sini kita dapat lihat suami isteri tu kan, suami isteri tu dorang perlu saling bertolak ansur, saling bertoleransi, which is kalau macam terutama masa musim pandemik, isteri tu dia pasti tolonglah bagi solusi, dia perlu bagi penyelesaian, dia bantu Sama-sama lah. dia bantu suami dia untuk cari side income untuk mengurangkan beban di kepala suami dia, macam tu. So anak-anak pun perlu kurang untuk macam mana tu? Untuk Faham juga situasi. dorang faham situasi dengan dorang tidaklah minta macam-macam, kurangkan perbelanjaan kan? Betul. Setuju. Yang membuatkan parents jadi guna kekasaran tu maybe sebab anak-anak yang tak faham tu. Ya. Anak-anak yang kecil. Betul. Terlalu besar perbelanjaan, boros. Tak ada duit simpanan sebelum berhenti kerja tu. Tapi tu berbalik kat circle family tu juga. Macam kalau dia didik anak-anak dia dari awal faham situasi ke, bagi berikan sikit-sikit kan, ajar, okey lah, semua jadi lancar. Betul. Tak adalah semua orang stres. Anak faham. Okay, Betul. Dia berbab pada family planning tu sendiri. Dia circle tu juga. Tak ada nak kahwin-kahwin je. Itulah perlunya pendidikan rumah tangga tu. Betul. Kan? Okey, jadi persoalan yang keempat telah dijawab. Jadi banyak punca yang menyebabkan kes penderaan ni berlaku. So apakah punca-punca yang menyebabkan kes penderaan ni saban hari makin meningkat terhadap kanak-kanak? Maybe berbalik pada isu kewangan tadi kot. Betul. Antara Sebab salah satu. salah satunya antara lah maybe yang paling tinggi kes puncanya maybe sebab kewangan. Stres. Ini punca penderaan ni. Penderaan fizikal. Boleh jadi dekat pengasuh tu juga. Sebab dia handle banyak sangat. Kadang-kadang. okey. Okay. Mungkin dah stres kan? Melebihi had kemampuan dia. So dia boleh Maybe dia dah stres, dah letih badan, dah letih mental. terganggu lah. So macam Kalau korang dengar macam biasanya penderaan kanak-kanak ni dia berlaku dekat kanak-kanak OKU je. Mungkin sebab parent tu sendiri dia tak boleh terima kenyataan yang dia ada anak OKU tu. Mungkin macam dia dapat anak OKU, dia tak kan anak OKU ni kadang-kadang dia orang tak boleh buat benda tu sendiri. Ada yang OKU yang sindrom yang agresif, yang kadang-kadang ada banyak jenis ni. ada banyak jenis. Parent tu sendiri tak mampu nak jaga. So bila tak jaga tu, parent tu penat sangat. Ada yang kes yang dia pernah kurung anak dia, tak boleh makan. Macam tu lah. Ada juga kes yang ikat kaki anak semua kan. Jika ada. Itu mindset parents juga kan. Mindset tu parent tu tak terima Penerimaan dia. penerimaan anak sebagai anak OKU. Okay, so terima kasih. Jadi saya sangat setuju lah pasal kes yang punca-punca berlakunya kes penderaan ni. Kat sini, ibu bapa ni dorang seharusnya berfikiran lebih rasional. Dorang mesti belajar untuk terima kenyataan pasal terhadap penganugerahan anak OKU ni. So di sini ibu bapa dorang perlu sentiasa bersyukur dan dorang perlu terima dengan hati terbuka lah. Sebab warga OKU ni kan dorang kan anak syurga. Macam tu. Next mengenai persoalan terhadap buku ni adalah seperti kita tahu kan, macam yang kita tahu, banyak kesan penderaan terhadap kanak-kanak yang didera. Jadi apakah kesan-kesan kepada kanak-kanak yang didera ni pada masa akan datang terhadap diri mereka? Kalau maybe ada kesan dari segi fizikal tu. Fizikal. Fizikal tu macam diorang jadi ganas ke. Diorang jadi macam Sebab terikut. sebab masa silam dia tak pernah nak berbaik sangat. So benda tu dah adapt dalam diri dia. betul. So bila besar dia akan guna keganasan dia tu macam nak bully Lagi ke. satu boleh jadi trauma kan. Budak tu jadi trauma juga. Trauma tu dari segi kesan fizikal ke emosi? Emosi. Dua-dua boleh tak kan. Ada juga yang dia kesan mental. Mungkin disebabkan kena dera dengan keluarga ke siapa-siapa kan. Dera dia tu mungkin dia
dia depressed, Takut nak dia bergaul. takut. Ada yang tak tahulah ada lagi ke tak, yang macam kes yang mungkin benda ni boleh jadi dia bunuh diri ke, rasa dia macam dia bertikai kan. Dia macam putus asa untuk hidup sebab dia rasa baik, macam tak baik diri lagi dia ke diri apa dia. tu tidak disayangi oleh orang sekeliling. Dapat dekat mangsa penderaan ni dia dapat apa kesan negatif banyak lah kat dia. Banyak jenis ni. Kesian lah. Memang beri banyak kesan negatif lah daripada Mestilah kebaikan. Kan? Kalau kesan positif dia ada. Contoh Kesan positif maksud? ada ke? Contoh macam lah kalau ada fenomena lah. Dia macam kat diri aku dah kena dulu. Aku tak nak anak aku nanti kena. Macam tu. Dia macam beri motivasi terhadap diri tu untuk mengubah. Dia tak kan? nak masa silam tu berbalik lagi kat dia dengan anak dia. Macam tu. Yes. Setuju. Okay. Ada? Untuk berita untuk kanak-kanak yang dera tu kan, kerajaan kenalah tekankan apa tu, kena tekankan apa tu talian bantuan untuk kanak-kanak ni. Biasa kanak-kanak tu dia tak tahu macam dia nak reach Dia tak ada sumber lain. sumber lain tak boleh dah. Mungkin dia sendiri nak keluar daripada, bagi dia neraka lah, daripada neraka tu sendiri, tapi dia tak tahu macam mana. So bagi kita antaranya macam talian tu kerajaan kena wawarkan bagi semua orang tahu. Mungkin jadi salah satu punca dia nak keluar daripada dunia tu. Yang tu kalau kerajaan, kalau parents sendiri dia kena alert. Macam kita cakap tadi kan, kalau nampak ada sikit je perubahan kat budak tu, terus buat ambil tindakan. Macam tu. Kadang-kadang ada budak dia ekspresikan macam lukisan ke. Kita tengok ada benda yang tak betul, yang tak sepatutnya dia buat ke. Kadang lukisan budak-budak yang depressed dengan mental ni seram dia. Betul seram. Dia ada maksud dia. Ada maksud. Kalau parents yang jenis alert ni, okay, dia tahu ni ada something wrong dengan anak dia. So baiklah, terima kasih atas pendapat yang diutarakan masing-masing. Jadi sebagai penutupnya saya akan memberi kesimpulan mengenai buku ni. Okay, kesimpulannya seperti yang kita tahu, penderaan ke atas kanak-kanak ni merupakan suatu perbuatan yang keji dan tidak wajar untuk dilakukan. Jadi hal ini disebabkan oleh kes penderaan ni dia seolah-olah cuba untuk merosakkan aset negara. Jadi macam yang kita tahu, kanak-kanak ni merupakan aset penting, penentu pada masa akan datang. Jadi kita perlu ingat bahawa anak-anak ni dia merupakan amanah daripada Allah yang sangat suci dan sangat bersih. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita untuk membentuknya menjadi seorang insan yang baik dan sebaliknya. Jika mereka selalu diperlakukan dengan tindakan negatif semasa kecilnya, tidak mustahil pada masa akan datang mereka akan menjadi ganas dan mereka akan melakukan perbuatan tersebut pada masa akan datang. Jadi kita harus sayangi budak-budak dan kita harus jauhilah sikap kes penderaan kanak-kanak. Kerana hal ini dia tidak akan menguntungkan pun, malah dia akan merugikan. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.